Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pagi yang berbahagia ini kita dibangunkan, diberikan kesempatan, diberikan peluang untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dapat kita bersama di hujung minggu ini pada tanggal 11 September 2021 bersamaan dengan hari Sabtu kita meneruskan perbicaraan kita, pembacaan kita dan juga kita punya kupasan berkenaan dengan tafsir dan taranum surah Asy-Syura ayat yang ke-41 sehingga ayat yang ke-44. Kalau semalam kita dah berbicara tentang ayat yang ke-37 sehingga ayat yang ke-40, membicarakan tentang apa kebaikan yang patut kita lakukan semasa kita hidup di atas dunia ini, yang mana tentang kita berlaku baik, menjauhi dosa-dosa besar, perbuatan keji dan sentiasa memberikan kemaafan, juga mengikut segala yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sesekali berlaku zalim. Dan pada hari ini kita ada sambungan sedikit lagi berkenaan dengan kezaliman pada ayat ke-41 sehingga ke ayat yang ke-44. Pada hari ini bakal kita bicarakan dengan bintang ilmuwan yang bersama dengan kita semalam, dan hari ini kita bawakan sekali lagi untuk meneruskan perbincangan, yakni Al-Fadil Ustaz Dr. Luqman Ibrahim. Apa khabar Ustaz? Dan sekali lagi Ustaz, kita bersama pada hari ini meneruskan Ustaz meneruskan perbicaraan. Kalau semalam ada kisah-kisah yang masih lagi Ustaz nak cerita sambungan yang kepada kita, tapi hari ini kita akan bawakan kepada penonton-penonton keluarga besar Tanyalah Ustaz. Baik, seperti biasa, bagi mungkin ada penonton-penonton yang tak berkesempatan pada pagi ini untuk melihat di kaca TV di rumah, boleh melihat di mana anda berada menggunakan peranti anda di Facebook rasmi kita Tanyalah Ustaz TV3. Jangan lupa tekan butang suka dan kongsi untuk sama-sama sebarkan kebaikan. Ayo sama-sama, kalau kita tadi dah buka dengan bacaan surah Yasin untuk Malaysia, dan kita nak teruskan dengan bacaan ayat ke-41 sehingga ayat yang ke-44 sebelum kita tafsir dan tadabbur. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Terima kasih Dai Azrin dan tuan-tuan sesimak rahmat Allah sekalian. InsyaAllah kita mulakan dulu dengan membaca dua ayat yang pertama lah, daripada surah Asy-Syura ayat 41 dan ke-42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم أولئك لهم عذاب أليم
Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Ayat ke-41, tetapi orang-orang yang membela diri setelah dizalimi tidak ada alasan untuk menyalahkan mereka. Sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampau batas di bumi tanpa mengendahkan kebenaran mereka, maka mereka itulah mendapat azab yang sangat pedih. Tuan-tuan muslim rahmati Allah sekalian, itulah dua ayat yang pertama, ayat 41 dan 42. InsyaAllah kita akan sama-sama bincang. Cuma sebelum kita pergi lebih lanjut tentang perbincangan ayat pada pagi ini, Ustaz nak sebutkan tentang seperti mana semalam, iaitu perbincangan sedikit tentang qiraat yang kita kata mazhab dalam bacaan Al-Qur'an. Ya, mazhab dalam bacaan Al-Quran. Semalam kita telah sebutkan tentang bacaan Imam Warash. Pagi ini tuan-tuan, kita Ustaz nak rujuk kepada ayat nombor 41 tu. وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ. Baik, pada perkataan alaihim, faulaika ma alaihim tu, itu ada beberapa cara bacaan yang tidak ada perubahan makna, dia sama semua sekali, tapi beza bacaannya di sini. Ada yang membaca dengan alaihim, kita lah, yang dan biasa, yang biasa ni alaihim kita dan beberapa mazhab qiraat yang lain. Kemudian ada yang baca dengan alaihum. Alaihum. Ma alaihum. Alaihum min sabil, itu dibaca oleh Imam Hamzah dan juga Imam Ya'qub. Dan ada yang baca dengan alaihimu. Alaihim. Dia tambah waw pada bunyi. Pada bunyi. Jadi bunyi ma alaihimu min sabil, dua harakat. Faham? Dua harakat. Alaihimu min. Itu dibaca oleh Imam Ibn Kathir dengan dua rawinya, Abu Ja'far dengan dua rawinya, dan juga Imam Qalun. Baik. Jadi kita ada tiga cara bacaan lah. Fa'ulaika ma alaihimu min sabil. Fa'ulaika ma alaihum min sabil. Dan yang ketiga ialah faulaika ma alaihim yang kita baca. Kalau him dengan hum dia tak berbeza makna, saya? Tak beza makna. Dia hanya berubah dari sudut kaedah sahaja. Jadi makna sama. Baik, kita minta Dai Azril lah baca ayat ini. Pada faulaika alaihim tu ulang 3 kali. Yang pertama baris depan. Ya. Yang kedua baris bawah. Yang ketiga baris dia ada alaihimu. 2 harakat. Oh, yang pertama baris depan. Kita punya dulu. Kita punya dulu. Ustaz, saya ikut Ustaz. Faulaika ma alaihim min sabil. Cuba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faulaika ma alaihim min sabil. Okey, satu. Faulaika ma alaihum min sabil. Faulaika ma alaihum min sabil. Okey, itu kedua. Yang ketiga, faulaika ma alaihim min sabil. Faulaika ma alaihim min sabil. Baik, alhamdulillah. Betul. Dapat. Pertama baris bawah, kedua baris alaihim. Okay. Yang ketiga alaihimu. Alhamdulillah. Lulus kita pagi ini, insya-Allah. Lulus Dan tuan-tuan, yang itu perkataan alaihim
Kita baca dalam surah Fatihah pun ada dan banyak tempat, dan perkara ini berlaku seluruh Al-Quran. Subhanallah. Yang itulah tadi kan ayat yang ke-41 sehingga ayat yang ke-42 kita bacakan, dan sedikit terjemahannya dan cara bacaan yang lain selain daripada yang biasa. Jadi untuk kupasannya sebentar lagi kita akan bawakan kepada penonton-penonton. Kita berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Baik, terima kasih diucapkan kepada semua penonton yang masih setia bersama dengan kita pada hari ini. Dan saya ingatkan kembali bagi penonton-penonton yang ingin bertanyakan soalan, boleh pergi ke dua saluran kita seperti biasa. Untuk buat panggilan boleh pergi ke 0377261603 atau nak terus ke Facebook rasmi kita bertanyakan soalan di ruangan, bukan di komen live kita, tetapi di komen di bawah poster yang tertera untuk perbincangan kita pada hari ini, surah Asy-Syura ayat ke-41 sehingga ayat yang ke-44. Baik, terima kasih. Dan kalau tadi kita dah bacakan ya, ayat ke-41 sehingga ayat yang ke-42 dengan cara bacaan yang selain daripada yang biasa pun kita terangkan. Ustaz dah terangkan sebentar tadi. Ustaz dah bacakan juga maknanya pada ayat ke-41, tetapi orang-orang yang membela diri setelah dizalimi tidak ada alasan untuk menyalahkan mereka. Dan pada ayat ke-42, sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di bumi tanpa mengendahkan kebenaran, mereka itu mendapat azab yang sangat pedih. Baik, untuk ayat yang ke-41 Ustaz, mari kita mulakan dengan kupasannya. Silakan. Ya. Baik, terima kasih kepada Azrin dan tuan-tuan muslimin dan rahmat Allah sekalian. Ayat yang kita akan baca dan juga kita akan bincang ini tuan-tuan, ada 2-3 ayat ni berkait dengan perkataan zalim. Ya, berkait dengan perkataan zalim. Saya nak mulakan dulu dengan satu perkara, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ. Perkataan zalim ini Allah sangat marah. Jadi bila sebut zalim ini, Allah kata wala tahsabannallaha ghafilan, jangan kamu lupa bahawa kamu anggap bahawa Allah lupa terhadap benda zalim kamu buat tu. Tak. Amma ya'maluz zalimun innama yu'akhiruhum, kalaulah selamat sekarang pun selamat sekejap. Kami tangguhkan dulu. Ni yu'akhiruhum liyaumin, sampai satu hari yang makna mata manusia yang terbelalak, iaitu di akhirat kelak. Pada masa itu akan menjawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, antara yang kisah yang dalam peristiwa ini yang berlaku kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar ini dalam beberapa tafsir Ustaz rujuk, dia seorang yang suka infak, harta kan. Dia ada satu waktu dia beri sebahagian harta. Ada satu waktu Umar kata, aku selalu bertanafus, tasabuk dengan Abu Bakar ni, siapa lagi banyak nak infak. Satu kali dalam peristiwa, tak silap Ustaz, peristiwa Tabuk gitulah lebih kurang, Umar Al-Khattab ni bawa sebahagian harta, separuh harta dia. Bila bawa separuh harta, jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tanyalah, apa yang kamu tinggal kepada keluarga kamu? Aku ada tinggal separuh lagi kepada keluarga aku. Umar kata, hari ni menang aku dah. Abu Bakar takkan dia bawa separuh harta dah. Mana kalau duit ada 10,000, maka 5,000 diberi kepada yang pada hari itu. Tapi tuan-tuan, Abu Bakar bawa jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kata, "Madza tarakta li ahli?" Kamu tinggal apa kepada keluarga kamu? "Taraktu fihim Allah wa Rasulah." Aku bawa semua sekali, aku tinggal Allah dan Rasul kepada mereka. Jadi Umar kata, demi Allah, sejak pada hari itu aku yakin aku tidak akan dapat mendahului Abu Bakar.
Ini kerja dia buat baik aja Abu Bakar. Habis harta pun tak apa demi kerana kebaikan. Kalau kita akan bersoal apa hal sampai gitu sekali, tinggallah sikit. Itu kita dah. Tapi tuan-tuan jangan samakan kita dengan taraf orang yang memang melihat sungguh pengorbanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beza-beza, tak sama. Dia duduk dalam medan. Baik. Tuan-tuan, dengan sebab itu apabila Abu Bakar ini infaqi malihi, dia infak dengan begitu banyak, orang tak suka pun ada. Kita kata baguslah. Kita kata ada juga orang tak suka. Betul lah. Ada. Kan zaman sekarang pun ada. So, kalau kita buat baik ni ada yang tak ya, suka. ada yang tak suka. Kita buat baik dah, orang tak suka. Ya. Ada yang tak suka. Buat jahat lagi orang tak suka. Jadi makna kalau buat baik pun orang tak suka, jahat pun orang tak suka, baik buat baik Betul. Baik buat baik, biarlah orang tak suka, cerita nombor 2 lah. Tapi nak bagi tahu itulah sifat manusia. Tak pernah senang dia dah. Gini pun tak kena. Sehingga ada dalam, kalau kita tengok cerita dalam Facebook kan, orang duduk bubuh cerita dia pun masing-masing dalam Facebook tu, akhirnya ada yang tak puas hati, katanya santau dan seumpamanya. Tuan-tuan, ni tolong hati-hati. Bukan semua benda yang kita perlu letak dalam Facebook itu. Nah, benda-benda berkaitan dengan ilmu, benda-benda berkaitan dengan menyebar kebaikan, ya, Ustaz setuju itu. Tetapi kalau benda-benda tak berkaitan, kisah-kisah peribadi kita, jangan letak. Kerana ada hati-hati, ada mata-mata yang tidak seronok, akhirnya berlakulah suatu kezaliman. Betul. Kalau betul lah berlaku santau apa semua, Ustaz tengok video lah tertentu kan. Siapa tu tuan-tuan cari sendirilah. Yang pentingnya ialah contoh kisah tersebut yang mana telah membuatkan ada hati-hati yang kotor, hati-hati yang tak suka, menyebabkan berlaku seperti itu. Wal'iyadzubillah. Jadi Abu Bakar ni jadi satu pergaduhan. Jadi satu pergaduhan dengan satu orang, kutuk dia. Bila kutuk kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abu Bakar balas balik lah. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tafsir Ibn Katsir ada menyebutkan kisah ini, Nabi marah kepada Abu Bakar. Ya Abu Bakar, dia kata, masa kamu orang tu kutuk kamu tadi, kemudian kamu tak balas, masa tu dia kata malakun ma'aka yarudduka. Ada malaikat yang bersama kamu, aku nampak malaikat itu tolong pertahan kamu. Ada malaikat yang tolong jawab, tolong pertahan kamu. Bila kamu start jawab, malaikat pun pergilah. Itu dia tuan-tuan. Itu dia yang kita nak sama-sama ambil perhatian bagi ini. Maknanya, kalau orang buat zalim kepada kita, Allah bersama kita. Tetapi sekali kita balas balik tu, maka hilanglah pertolongan ataupun rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita ada sebut semalam tentang ada cara-cara untuk kita menghadapi kezaliman yang manusia buat itu, sama ada melalui mahkamah dan seumpama itu, ada jalan-jalan yang tertentulah. Baik, boleh lagi Azri Ustaz nak sebut? Boleh, sila. Baik tuan-tuan, dalam hal ini bila berlaku kutuk mengutuk dah, kata mengata, maki memaki apa semua tu, Ustaz nak sebut zaman sekarang ni ada satu golongan manusia yang apa dia sebut outspoken lah. Outspoken. Ada. Saya kalau saya nak kata saya tak simpan-simpan. Saya jenis lepas. Jenis lepas. Biar saya memang jujur, bukan jujur dia kata. Tuan-tuan baik, Ustaz nak tanya pertama sekali. Kita buat begitu tu kita tiru siapa? Nah, kita ambil daripada mana? Tentu satu budaya orang lain. Betul. Kita kata ini cerita barat punya cerita ni. Baik, kenapa kita nak tiru barat? Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar dan kita kata inilah akhlak ahli syurga, kenapa tak tiru? Tiba-tiba yang itu kita nak tiru. Saya tak ada simpan ni, kalau saya nak kata saya kata aje amboi. Baik tuan-tuan, saya jenis jujur tu ya. saya mengaku jujur lah, mengaku jujur. Tuan-tuan, muslim-muslimat rahmat Allah sekalian, dalam masyarakat Melayu ini ada beberapa sifat yang mana sifat itu kena dah sebelum daripada Rasulullah Islam sampai pun, begitu sifat Melayu betul dah dengan sunnah Nabi. Contoh, dia kalau orang kata pada dia tak akan mudah balas. Itu sifat orang Melayu kan. Maknanya dia sabar. Itu semua yang kena mengena dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan sunnah. Jadi kalau orang kata pada kita diam, itu satu sunnah. Satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai kita tak boleh sabar tu cerita lain, tapi nak bagi tahunya cara orang Melayu tu dah betul dengan sunnah. Kenapa kita nak ambil yang lain? Itu soalannya. Jadi siapa-siapa yang kata saya akan cakap, saya lepas semua sekali sehingga saya rasa relax, rasa tenang apa semua tu, Ustaz nak tanya soalan, ambil daripada mana? Outspoken tu ambil daripada mana?
Kalau daripada Nabi, ya okeylah. Tapi tak ada Nabi tak ajar begitu. Kan? Akhlak tidak ada yang disebut demikian. Jadi itulah untuk awal. Baik, terima kasih Ustaz untuk yang ke ayat ke-41 itu tentang bagaimana orang yang dizalimi membela diri setelah dizalimi, tapi cara untuk membela diri itu pastikan betul. Ya, bukannya dengan melepaskan kata-kata yang tak sepatutnya. Ada caranya. Sebentar lagi Ustaz akan kongsi kepada kita cara-cara untuk membalas kezaliman. Baik, kita nak melihat soalan yang pertama di Facebook sahabat kita. Ditanyalah Ustaz TV3 dari sahabat kita Hana Wanci. Kita lihat soalannya. Assalamualaikum. Katanya soalan saya Ustaz berpandu pada ayat ke-41 surah Asy-Syura. Adakah orang-orang yang dizalimi adakah orang-orang yang menzalimi pada anak asuhan, anak di bawah jagaan atau anak-anak yatim akan mendapat pembalasan azab dan seksa sekiranya mereka bertaubat? Adakah terhapus dosa-dosa mereka itu? Bagaimana untuk soalan daripada Hana Wanci ini Ustaz? Silakan. Baik. Terima kasih kepada Hana Wanci, soalan yang sangat baik, dan tuan-tuan muslim-muslimat rahmat Allah sekalian. Ayat Ustaz baca tadi iaitu wala tahsabannallaha ghafilan. Jangan kamu kira Allah lupa kepada amma ya'maluz zalimun, terhadap perbuatan orang zalim. Termasuklah zalim pada anak. Semalam kita baca kan tentang orang yang bunuh anak. Satu pasangan bunuh anak, katanya pak tu pak tiri begitulah ya. Tapi nak beritahu ya tuan-tuan, Allah tidak lupa. Tidak lupa. Pengasuh menzalimi anak, dan siapa lagi menzalimi, tak kiralah. Biasanya yang menzalimi ni orang kuat menzalimi orang lemah. Takkanlah kau orang lemah menzalimi orang kuat, kok payah nak jumpa begitu tak? Mestilah orang tu kuat menzalimi orang lemah. Kalau pengasuh tu dia lebih kuat daripada budak yang diasuh tadi. Betul. Kan? Maka dengan sebab itu tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala akan ambil kira. Kalau dapat ditangkap, dapat dibuktikan apa semua, maka pemerintah ataupun polis ataupun mahkamah semua kena menjalankan hukuman kepada dia. Masalah dia dengan budak tu akan diadili oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Tapi kalau maknya, kalau dalam keadaan macam mana dia, kalau dia mohon ampun kepada Allah apa semua, dia tetap terikat, dia kena pergi minta halal, minta maaf, taubat nasuha sungguh, minta halal dengan ibu bapanya, saya taubat sungguh-sungguh, maka insya-Allah barangkali Allah Subhanahu Wa Taala akan melepaskan dia daripada perkara tersebut. Nak buat benda telah berlaku, tapi syaratnya taubat nasuha. Taubat nasuha. Bukan taubat sambal. Ada beza tuan-tuan, taubat nasuha, taubat nasuha ni dia memang tak buat sungguh dah lepas itu. Sekali dia bertaubat, aku tidak akan buat selama-lama. Dia pegang sungguh-sungguh. Taubat sambal ini tuan-tuan ialah taubat yang dia makan pedas ya. Tambah lagi. Kita ingat pedas tu berhenti, tak. Pedas tambah. Itu taubat sambal. Jangan ikut rasmi sambal ni tuan-tuan Nah, kita kata pedah, berhenti cukup pedah. Pedah tambah. Itu taubat sambal. Ataupun tahu buat dipanggil. Baik tuan-tuan, dengan sebab itu, kaedahnya orang dizalimi ini, yang kita bincang semalam lagi, iaitu orang yang sampai satu tahap dia tak tahan. Dia nak sabar tak boleh. Tapi kena ingat saya sebut semalam, iaitu sabar ni tidak ada limit. Sabar ni tidak ada limit. Setakat mana yang dia boleh bersabar, maka dia boleh bersabar. Ya. Sampai satu tahap yang Allah sebutkan tuan-tuan, ada dua benda yang mana orang pahala Allah tak ada limit. Kan pahala 10 sehingga 700 tak? 10 satu manja bil hasanati falu asyru amsalha. Satu kita buat satu kebaikan maka Allah balas 10. Baik. Sampai 700 seperti mana dalam ayat infak tu kan, 700 kali ganda. Tapi ada dua ini yang kita biasa dengar tuan-tuan, iaitu pahala no limit. Tidak ada limit. Apakah perkara itu tuan-tuan? Kita berhenti seketika lah. Perkara ataupun pahala yang tidak ada limit. Tidak ada limit. Kan? Itu satu benda yang menarik untuk kita dengar kan. Sebab kita biasa dengar tentang satu-satu benda ni mesti ada limitnya. Tapi bila Ustaz sebut tentang satu amalan ataupun pahala yang tidak ada limitnya, maka itu menjadi satu tanda tanya pada kita. Jadi sedang menonton dan Ustaz, kita nak berehat seketika. Kita beri ruang kepada penonton-penonton untuk bertenang. Dan kita akan kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
Mengikut di dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 3 doa daripada seorang hamba ini yang tidak ditolak. Yang pertama, ketika mana seseorang itu berpuasa, ketika mana dia berbuka, itu waktunya mustajab doa. Yang kedua adalah pemimpin yang adil, dan yang ketiga, doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang yang dizalimi. Jadi berhati-hati ketika mana mungkin orang yang kita zalimi itu di hadapan kita dia boleh tersenyum, tetapi boleh jadi di belakang kita dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bangkit di malam hari. Jadi berjaga-jaga. Jangan kita menzalimi sesiapa pun di atas muka bumi ini, kerana kita tidak tahu apa yang akan berlaku pada esok hari. Baik, itu sebagai peringatan kepada penonton-penonton. Jadi kita meneruskan perbincangan kita yang tadi kita dah sebut tentang ayat ke-41, dan Ustaz dah kongsikan pada kita tentang amalan yang mana ringkas tetapi pahalanya infinity. Oh, infinity Ustaz. Tidak ada tidak ada limit. hadnya, tidak ada limit. Silakan Ustaz. Okay. Masih dah Azrin, tuan-tuan muslim rahmat Allah sekalian. Ada dua amalan yang mudah, nak kata mudah benar tu tidak jugalah, tapi amalan ini apabila kita buat ini pahalanya tidak ada limit di sisi Allah. Semua amalan ada limit. Betul. Nombor satu ialah kita biasa dengar pada bulan Ramadan puasa. Wasaumu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untuk aku dan aku balas sebagaimana aku nak. Maknanya Allah akan melihat sendiri perbuatan dia puasa macam mana tu, Allah yang akan menilainya. Faham. Itu satu. Nombor dua, disebut dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya senya Allah akan membalas orang-orang yang sabar. Ajrahum bighairi hisab. Ini dia tuan-tuan yang hebatnya. Orang sabar ini, Ustaz kata no limit tadi. Ya, no limit. No limit maksudnya setakat mana dia boleh sabar itu hak dia. Sebab itulah dalam kisah saya sebut semalam, iaitu berkenaan Qabil dan Habil. Walaupun Qabil bunuh adik dia jawab ma ana bi basitin yadiya ilaika li aqtulak. Aku tidak akan lawan balik. Maknanya dia tak nak berlaku pertumpahan darah. Kalau dia lawan mungkin abang dia tu mati. Faham. Boleh jadi dia tak lawan dan dia mati. Begitu juga berlaku kepada yang ulama bincangkan tentang kenapa Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu masa tu khalifah. Dia ada tentera. Sepatutnya semua tentera aku kawal rumah aku. Tak. Malahan dia kata jangan datang kamu. Aku tetap berasa sebab aku tidak mahu darah umat Islam tumpah. Jadi bila ada tentera, ada orang lawan dia apa semua, apa yang berlaku? Mati. Mati siapa dia? Orang Islam. Dia tak nak. Dan siapa yang mati? Dia yang mati. Tak. Atas alasan ini kata para ulama, sampai ke tahap itu Sayyidina Osman mengorbankan diri. Mengorbankan diri dia, orang bunuh dia begitu sekali. Dan tuan-tuan cuba cek perkara ini. Ustaz telah semak, iaitu Quran di Turki ada di top copy, satu tempat muzium lah untuk Quran yang masih ada sampai ke hari ini, yang darah Sayyidina Osman semasa dibunuh terpercik, dia tengah baca Quran. Terpercik darah itu dan masih ada sampai ke hari ini. Sabarnya Sayyidina Osman. Kita kata kenapa tak balas? Itu dia tuan-tuan. Kenapa tak balas ini satu perbincangan yang panjang lah, tapi nak beritahunya kalau dia sabar tahap itu boleh. Tidak ada masalah. Betul. Tinggal lagi sekarang kalau kita sebutkan boleh tak kita dizalimi dan kita balas. Boleh atau tidak? Maka jawapannya boleh. Boleh. Tetapi cara dan kaedah tadi. Sebab Islam ini dalam masalah kezaliman, maka Islam berlaku adil. Yang pertama tu wa anta'fu aqrabu littaqwa. Kamu memaafkan nombor satu. Itu tak nafilah. Memaafkan itu nombor satu. Ini kedudukan dalam Islam. Tak tahan Ustaz, saya kena fitnah bukan main, segala-gala dalam Facebook, habis semua orang fitnah saya. Contoh. Maka apa boleh kita buat? Kita boleh report polis. Kita boleh saman dia. Kerana apa? Kerana kezaliman yang dia buat dan kita berada di pihak yang benar. Maka saluran itu dibenarkan oleh Islam. Jadi walaupun Islam itu meletakkan nombor satunya ialah kemaafan, tetapi tuan-tuan untuk pengajaran boleh dibuat demikian. Cuma janganlah setiap kali berlaku tu
nak saman aja kerja, setiap kali berlaku saman. Apa kerja hidup kita dengan saman aja ke? Nah, tinggal lagi tuan-tuan yang selebihnya dah sekali saman tak dengar juga. Tawakkalna 'ala Allah, sabarlah pula. Nak buat macam mana? Sekurang-kurangnya kita telah membela diri dan orang tahu bahawa dia sebenarnya telah saman, dia tidak bersalah. Ada lagi orang lain buat, maka tawakkalna 'ala Allah. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Orang sabar tadi tidak ada limit untuk dia tentang pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebesar mana sabar dia, sebesar itulah pahala yang bakal diperolehinya, tidak ada limit. Dan kalau kita lihat sebelum kita masuk pada ayat yang ke-42 ya, kita biasa membaca tentang surah Ar-Ra'd ayat 22. Dan kalau kita lihat di hujung ayat tersebut ada menyebutkan tentang wayadra'una bil hasanatis sayyi'at ulaika lahum uqbatar. Mereka yang boleh menolak kejahatan dengan kebaikan, mereka ini adalah orang yang mendapat tempat kesudahan yang sangat baik. Jadi kita nak tengok kat sini Ustaz, dia sebut tentang menolak kejahatan dengan kebaikan. Mungkin kita boleh selitkan juga dengan perbincangan kita menolak kezaliman dengan kebaikan. Macam mana Ustaz? Silakan. Terima kasih Hazrin. Menyelit ataupun menambah dengan satu perkara yang sangat baiklah. Bahkan ayat Quran tadi wayadra'una bil hasanatis sayyi'ah. Dia balas balik tu dengan kebaikan. Walaupun orang buat benda yang jahat. Tuan-tuan, ada satu kisah yang sangat menarik, iaitu kisah ini pun satu kisah kezaliman yang sangat besar sebenarnya. Iaitu berlaku kepada Aisyah radhiyallahu anha. Nanti Ustaz akan bercerita detail nanti sekejap lagi. Cuma Ustaz nak sebutkan ialah Aisyah dituduh berzina, dan penuduh ini adalah sepupu kepada Abu Bakar sendiri. Namanya Mistah. Mistah ini dibantu oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bantu setiap bulan sebab dia miskin. Tetapi kita pun pelik, kenapalah dia sebarkan berita palsu itu. Dia sebarkan. Lalu akhir terbukti Aisyah tidak berzina. Allah turunkan ayat, nanti sekejap kita ceritakan perkara tersebut. Dan akhirnya Abu Bakar kata, lan unfiquka abadan. Aku tidak akan infak kepada kamu selama-lamanya. Kan, selama ini aku duk bagi kamu duit bulanan 100 contoh tak. Tiba-tiba kamu tuduh anak aku. Dahlah tuduh anak aku, salah pula tu. 2 kali. Jadi dengan sebab tu aku tak beri dah. Maka tuan-tuan, turun ayat wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ay yu'tu ulil qurba ila akhiril ayat. Wahai orang-orang yang kaya, janganlah kamu menyekat daripada membantu orang-orang miskin. Maka Abu Bakar pergi jumpa kepada Mistah. Allah sebut dalam ayat tersebut, ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Adakah kamu tak nak Allah ampunkan kamu? Dia kata, uhibbu an yaghfirallahu li. Aku nak supaya Allah ampunkan aku, Mistah, aku bagi balik. Bantuan bulanan pada aku bagi balik. Dan riwayat satu lagi kata bahawa dia tambah lagi 2 kali ganda beri kepada itu. Kerana apa? Kerana Allah yang mengingatkan dia sampai begitu. Tuan-tuan, ini dipanggil wa yadra'una bil hasanati as-sayyi'ah. Tukar orang buat jahat kita buat balas balik kebaikan. Allahumma, manusia apa gini kan. Tapi nak buat macam itu bukan senang Cakap mudahlah, tapi nak buat tu masya-Allah tu. Subhanallah. Itulah dia Abu Bakar. Baik Ustaz, kita lihat pula pada ayat yang ke-42, sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di bumi tanpa mengendahkan kebenaran. Mereka itu adalah akan mendapat azab yang sangat pedih. Kita akan bincangkan selepas ini. Kita berehat seketika, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Kita bukannya jarang-jarang mendengar perkataan zalim ini, dan kalau hari ini saja dah berapa kali kita sebut perkataan zalim, dan ada di antara kita yang tahu apakah itu zalim tetapi tidak memahami dengan lebih terperinci
apa yang dimaksudkan dengan zalim itu sendiri. Adakah sekadar memukul orang itu dianggap hanya itu saja zalim? Adakah mengetuk dengan kayu itu dianggap zalim? Ataupun adakah menghalang laluan di jalan itu sahaja yang disebut sebagai zalim? Ataupun ada definisi lain yang lebih tepat untuk kita maksudkan dengan yang disebut perkataan zalim ini? Adakah ia berasal daripada perkataan Melayu ataupun berasal daripada perkataan Arab sejak dahulu lagi? Jadi jom kita dengar pencerahannya dari Ustaz sebelum kita ambil soalan untuk ayat yang ke-42. Silakan Ustaz. Terima kasih Hazrin, soalan yang baik. Tuan-tuan muslimat rahmati Allah sekalian, zalim ini adalah satu perkataan Arab lah, sehingga kita guna perkataan zulm, zalama dan seterusnya, zulumat apa semua kan. Baik, perkataan ini tuan-tuan digunakan Al-Quran dengan begitu banyak, sehingga Allah menyebutkan ala la'natullahi 'alal zalimin. Bahkan ala la'natullah, la'nat Allah kepada orang zalim. Siapa-siapa buat zalim, Allah laknat dia. Dunia dan bahkan di akhirat. Tentang saya rahmat Allah sekalian, kalau gitu apa benda zalim? Macam saya ditanya tadi, apa benda itu zalim? Kita nak define apa ni definisikan dulu apa dia zalim itu. Sebab saya pernah dengar ada orang sebut Ustaz, dia kata, "Oi, ini bukan jahat ni, ini zalim ni." Jadi maknanya beza jahat dengan zalim tu. Tuan-tuan saya rahmati Allah sekalian, zalim ini pada makna asalnya adalah wad'u syai' ghairi mahallihi. Letak satu benda bukan tempat. Itu zalim. Faham? Benda yang sepatut duduk sini kita letak situ. Contoh. Ada. Itu letak satu benda bukan tempat dia. Zalim ni lawannya adil. Apa dia adil? Wad'u syai' fi mahallihi. Meletak satu benda di tempat itu adil. Itu adil. Tapi letak satu benda bukan tempat itu zalim. Sebab itulah adil ini bukannya kalau ada 2 biji roti, kita bagi satu. Itu kita kefahaman biasalah kan. Itu kefahaman kita tak adil. Ustaz punya ada 2 biji roti, bagi Azrin satu, Ustaz tu adil lah tu. Tak, bukan begitu maksudnya. Maksud adilnya ialah meletak satu benda di tempat sepatutnya. Contoh Azrin, Ustaz ada anak tingkatan 5, kemudian ada anak darjah 6, ada anak tak sekolah. Contoh tak? Ni musim nak buka sekolah dekat ni. Anak yang tingkatan 5 kita bagi RM80 dia sekolah dia. Kurang-kurang 10 Ustaz. RM10 contohlah. 10 kaya tu. Katakanlah tak apalah RM10. Contoh. Contoh. Yang sekolah rendah? Sekolah rendah RM2 Ustaz. RM2 boleh. Dia pun komplain. Apa sal abang dapat 10? Tiba-tiba dia dapat RM2. Ini tak adil. Ini tidak adil. Yang tadi kau pula. Dia kata abah bagilah juga RM2, habis-habis kurang. Dia komplain pula. Rupanya yang tadika tak ada duit belanja tak ada duit belanja. Makanan dah disediakan. Dah disediakan. Baik tuan-tuan, maksud sekarang kita tidak akan beri sama 10 tak ada. Faham betul. Tak. Ataupun 2 tak ada. Sebab apa? Sebab yang si abang tadi keperluan dia lain. Yang si sekolah rendah tadi keperluan dia lah lain. Yang si tadika tu makan dah sedia pun. Jadi maknanya keadilan di sudut situ bukan sama, tapi keadilan meletakkan hak masing-masing di tempat yang sepatutnya. Macam Ustaz kata yang Ustaz ada 2 biji roti tadi, Ustaz bagi saya satu, Ustaz ambil satu, itu adil. Tapi kalau dari ada yang betul, dari sudut itu boleh diterima lah. Kalau ada yang betul, saya baru lepas makan. Jadi Ustaz dah tak makan 2 hari. Jadi dua-dua itu saya bagi pada Ustaz, tak apa saya bagi. Itu adil. Bahkan itulah lebih, dia panggil ithar, melebihkan orang lain itu lebih baik. Jadi kalau bagi 2 begitu dari sudut kaedah biasa itu kita terimalah, boleh diterima sebagai satu keadilan, sama haknya. Baik. Sama dari sudut hak. Baik tuan-tuan. Bila sebut tentang zalim tadi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jadi dia ada sudut bahasa dan sudut syarak. Sudut bahasanya, kalau songkok ini kita letak atas kepala, tiba-tiba kita letak atas kepala lutut. Zalim ke tidak? Zalim. Sudut bahasa zalim. Tapi berdosa ke tidak? Tidak. Tak berdosa. Sebab itu bukan syarak. Kalau dalam kaedah syaraknya, iaitu meletakkan satu benda bukan tempat yang haknya, itu dipanggil zalim. Sudut syarak. Contohnya,
mengganggu hak-hak orang lain. Dah, kita curi dia, zalim. Nah, kita buat sehingga dia jadi susah, zalim. Kita buat satu perkara meletakkan sehingga dia tu jadi tak boleh buat itu ini, maka zalim. Itu semua termasuk dalam melanggari hak-hak. Maka dengan sebab itu panggil zalim. Baik tuan-tuan. Jadi dalam hal ini ulama bagi 3 masalah kezaliman. Ada 3. Nombor 1 yang paling teruk kezaliman ini ialah dipanggil tentang masalah syirik. Masalah syirik. Apa dia syirik? Syirik iaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Luqman ada sebut ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innasyirka la zulmun 'azim. Syirik ini zalim yang paling besar. Ini siapa? Yang pertama. Yang kedua ialah zalim kepada manusia. Zalim kepada manusia ini ialah kebiasaannya orang kuat akan menzalimi orang lemah. Yang tadi soalan tadi disebut ditanya oleh Hana, iaitu pengasuh menzalimi yang diasuhnya. Budak-budak nursery itu kan. Kemudian orang kuat menzalimi orang lemah. Pemerintah menzalimi, ini contoh sahajalah, menzalimi itu semua berlaku. Maksudnya orang yang ada kekuatan akan menzalimi orang yang lemah. Itu kebiasaannya berlaku. Itu nombor 2. Betul. Nombor 3 ialah zalimul li nafsihi. Zalim diri dia sendiri. Terhadap diri sendiri. Diri sendiri. Contoh dia buat dosa. Itu masuk dalam kezaliman. Contohnya dia buat benda-benda yang tidak betul. Maka itu termasuk dalam kezaliman. Lebih-lebih lagi lah dia meletakkan mengganggu hak orang lain apa semua, maka itu termasuklah zalim diri dia sendiri dan zalim pada orang tu pula, 2 kali zalim. Jadi tuan-tuan, maka dengan sebab itu kita perlu berhati-hati kerana zalim dari sudut syarak ini besar sebab dia ada perkiraannya di dunia dan di akhirat. Tuan-tuan, Ustaz nak buat satu kisah yang kita untuk sama-sama renung tentang masalah ini. Doa orang zalim adalah satu doa yang sangat Allah makbul. Ittaqu da'watal mazlum, kamu takutilah doa orang yang dizalimi, kerana doa orang dizalimi ini laisa laha bainaha wa bainahu hijab, tidak ada hijab. Kalau kita buat jahat kepada orang, maka dia angkat tangan, ya Allah aku dizalimi, ya Allah aku dizalimi. Tunggulah, Allah akan buat keputusan yang sangat dahsyat. Tuan-tuan, menjadi kebiasaan atau kaedah di sisi Allah Subhanahu wa taala, bila zalim itu sangat dahsyat, sangat teruk, maka Allah Subhanahu wa taala akan beri balasan kepada satu orang, satu kerajaan dan seumpamanya, maka akan berlaku tuan-tuan. Saya bagi contoh. Firaun laknatullah, dia telah membuat kezaliman pada rakyat sangat dahsyat. Dia buat segala-galanya, dia buat kepada rakyatnya, sehingga bayi-bayi lelaki dibunuhnya apa semua sebab dia telah bermimpi, ada satu mimpi bahawa akan lahir seorang yang akan menghancurkan kerajaannya. Apa dia buat? Dia bunuh habis budak-budak. Jadi dengan sebab dia buat begini tuan-tuan, akhirnya Allah Subhanahu wa taala buat keputusan. Apa keputusan yang Allah buat? Iaitu Allah jatuhkan kerajaan Firaun. Macam mana caranya? Allah datangkan tentera pula ke? Hancurkan dia? Tak. Allah buat dengan cara yang mudah sahaja, iaitu lahirnya seorang Nabi bernama Musa alaihissalam. Nabi Musa ada tentera ke? Tak ada, Ustaz. Tak ada. Tapi tuan-tuan, mereka ini adalah orang patuh taat kepada Allah dan juga mereka ada satu kuasa dia panggil doa orang zalim. Akhirnya apa berlaku pada Firaun? Tenggelam dalam laut dia dan dia mati dalam tersebut. Dan jasadnya kekal sampai hari ini, seperti mana dalam surah Yunus, tuan-tuan boleh baca dan boleh tengok sendirilah, iaitu tentang Allah Subhanahu wa taala sebutkan jasad Firaun yang kekal sampai ke hari ini. Baik. Itu tadi definisi tentang yang disebut sebagai zalim, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Lawannya adalah adil, meletakkan sesuatu kena pada tempatnya. Baik, kita nak lihat soalan untuk ayat ke-42 dari sahabat kita Nur Dahlia Biru. Bertanyakan soalan di Facebook. Katanya, Assalamualaikum Ustaz, ayat 42. Bagi orang-orang yang melakukan kezaliman di muka bumi, mereka akan sedaya upaya cari jalan untuk terlepas dari menerima hukuman dengan memberi suapan atau rasuah sebagai wang upah, hadiah perkhidmatan, jawatan dan sebagainya.
Adakah perbuatan mereka ini telah melampaui batas dan selayaknya menerima azab yang berat dari Allah Subhanahu wa taala? Mohon pencerahan. Terima kasih Nur Dahlia Biru atas soalan yang ditanyakan. Dah buat kezaliman nak lepaskan di dunia. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Nur Dahlia, soalan yang sangat baik. Tuan-tuan, dia buat zalim iaitu satu kesalahan berdasarkan undang-undang, satu perkara lah. Zalim dah situ. Yang kedua ialah bila dia ditangkap, dibawa ke mahkamah apa semua, dia upah pula untuk lepaskan diri dan semua. Dua kali zalim. Dua kali zalim. Tuan-tuan, kalau kita dapat lepas atas muka dunia ni, katakanlah hakim tu di pihak kita, kemudian peguam tu di pihak kita, semua pihak kita belaka, menanglah kita kan. Okey, berapa lama? Berapa lama? Dia kata bolehlah tahan 20-30 tahun. Habis-habis dia panjang umur 30-40 tahun lah. Dia kata, okey. Lepas tu dia mati. Mula mati siaplah kamu. Masuk dalam kubur tu, Allah SWT akan sempitkan kubur ni, berceragah dia punya tulang rusuk. Maka datang syuja'ul aqra' ular yang begitu dahsyat, muka nakik akan ketuk dia begitu sekali, setiap hari akan dia ketuk. Begitulah ya Allah SWT akan buat berterusan. Dan tuan-tuan, Allah beri perbandingan hidup dunia dan di akhirat ini, wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanah. Satu hari di sisi Allah 1000 tahun. Azrin, 1000 tahun ini satu hari. Nabi Nuh umur 950 tahun. 950 tahun tu tak sampai sehari lagi pun. 24 jam di sisi Allah. Di akhirat adalah seumpama 1000 tahun atas muka dunia. Sebutkan satu orang yang umur 1000 tahun. Tak ada. Baik, kalau umur tu 500 tahun, baru 12 jam. Baru separuh hari. Kalau umur 250 tahun, baru 6 jam. Kalau umur dia 125 tahun, baru 3 jam. 3 jam kalau 100 tahun hidup lah. 3 jam. Enggak 60 tahun, tuan-tuan, berapa jam sebenarnya di akhirat? Hanya lebih kurang kalau kita kira dengan kalkulator, tuan-tuan, lebih kurang 1 jam 30 minit. 1 jam 30 minit. Jadi tuan-tuan, berbaloikah untuk menzalimi orang dengan hanya untuk hidup 1 jam 30 minit akhirat? Kalau kita fikir-fikir, tak baloi. 1 jam setengah 1 jam setengah sahaja. Itu ayat Quran punya cerita tu. Ayat Quran yang sebut dalam surah Al-Hajj ayat 41. Jadi, kita buat jahat habis-habisan kepada orang, kemudian hanya untuk mati dan masuk neraka. Berbaloi? Tidak. Bila fikir, tak baloi ni. Tak baloi. Dan baloikah kita sabar di atas muka dunia ini, untuk sabar 1 jam 30 minit dan mati masuk syurga? Baloi? Berbaloi. Maknanya tuan-tuan, kita sendiri boleh fikir, boleh renung, Allah, jangan. Kezaliman ini ayat yang sangat-sangat memberi kita satu keinsafan dan satu kesedaran bahawa setiap manusia, hatta dia tak boleh zalim pada orang, kalau dia dizalimi pun dia adalah bersabar sebab berbaloi untuk dia buat begitu demi semata-mata untuk mendapat syurga. Ya, seluas mana apa Azrin? Seluas langit dan bumi. Ya, wa jannatin arduhas samawati wal ard. Ya, syurga seluas langit dan bumi, tuan-tuan. Kalau kita dalam studio, lepas ni kita keluar tengok ke atas kan. Berapa dah jarak dia? Luahnya syurga. Seluas langit dan bumi, tuan-tuan. Wa jannatin arduhas samawati wal ard. Ayat lain, jannatin arduha ka'ardis samai wal ard. Seluas langit dan bumi. Subhanallah. Baik. Itu bagaimana yang disebut tadi berkenaan dengan bagaimana kita ini hidup di atas muka bumi. Rasa lama dah Ustaz. Tengok-tengok rupanya hanya 1 jam 30 minit akhirat saja. Kalau kita beli barang nak yang berbaloi, kalau kita buat perkara-perkara dunia nak berbaloi, kenapa kehidupan kita tak nak cari kehidupan yang berbaloi? Baik. Ustaz, jom kita sambung pada ayat yang ke-43 dan ayat yang ke-44 untuk dibacakan secara bertaranum. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِّن
Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Tetapi barang siapa bersabar dan memaafkan, sesungguhnya itu termasuk dalam perbuatan yang sangat mulia. Dan barang siapa dibiarkan tersesat oleh Allah, maka tidak ada baginya pelindung setelah itu. Kamu akan melihat orang-orang zalim ketika mereka melihat azab dan berkata, adakah ada jalan untuk kembali ke dunia ini? Allahumma, tuan-tuan simak rahmat Allah sekalian. Jadi 4 ayat ni kita baca pada hari ini ni ulang-ulang perkara yang sama, iaitu berkenaan dengan kezaliman. Tapi tuan-tuan, dalam ayat nombor 43 Allah Subhanahu Wa Taala ulang lagi. Ulang lagi. Apa dia? Iaitu orang yang memaafkan itulah nombor 1. Memaafkan itulah nombor 1. Sebab tuan-tuan, kalau dari sudut kita memandang yang kisah Qabil Habil, kisah Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu yang mati dibunuh tanpa dipertahankan kerana arahan semalam, kisah Nabi Yusuf. Ya, kisah Nabi Allah Yusuf. Ya. Kita kata kita dizalimi sangat teruk dan kita bertahan dan bersabar. Bertahan dan bersabar. Bukankah kalau bahasa mudah, bahasa kasar lah, itu satu kebodohan lah. Begitu. Tak, tuan-tuan. Orang ini bertahan dan bersabar sampai satu tahap yang mana sakit sangat, matilah. Sakit sangat mati. Mati ni, tuan-tuan, adalah dinding pemisah kepada satu kehidupan, iaitu kehidupan akhirat. Mati ni kan hanyalah dinding pemisah. Pak mati, hidup balik sebenarnya. Satu alam yang lain lah, alam kematian. Cuba perhati ni. Kita kan sangat-sangat sedih, ialah tidak ada siapa yang tak sedih dengan kematian. Lebih-lebih kematian adalah keluarga kita, kena COVID lah apa semua, sedih, sangat sedih. Tapi tuan-tuan, kita ni kalau boleh saja dengan ahli keluarga kita, kalau ada yang meninggal, kita nak ke dia meninggal? Tak nak. Kalau jangan meninggal, Allah jangan, kalau boleh, seboleh-bolehnya. Baik. Ustaz pun begitu, tuan-tuan pun begitu, kita semua begitu, semua sama. Tapi di akhirat, tuan-tuan cuba perhati ayat Quran sebut. Kita akan jumpa tak mereka di akhirat? Jawapannya jumpa. Soalan, kita nak jumpa ke tidak? Nak jumpa. Baik, ini jawapan. Ini jawapan. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Kita kata kita nak jumpa, tak Azrin. Rupanya jumpa kita lari. Yauma yafirul mar'u min akhi. Saudara mara lari, mak ayah lari. Padahal atas muka dunia suami isteri tidur sekali, rapat sangat-sangat, tapi tak, akhirat dia lari. Kenapa? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Pada hari ini ada nafsi, aku sibuk dengan urusan aku, tak nak cara kamu, tak nak. Anda sendiri tak? Itu hakikat saja. Jadi kita pun renung bila baca ayat gini, masya-Allah, ya Tuhan. Rupanya di akhirat, hari atas muka dunia ini kita nak hidup bersama, tapi akhirat kita lari pula. Ini hakikat berlaku kepada manusia. Jadi tuan-tuan, mari kita sama-sama renungkan ayat yang sangat-sangat memberi suatu kelembutan kepada hati kita, keinsafan kepada hati kita. Berbuat baiklah atas muka dunia sebab tak panjang. Sejam 30 minit. Itu sahaja. Dan janganlah buat jahat, janganlah buat zalim. Kenapa? Tak panjang, kejap aja. Orang tu mati pun, dia hidup balik, tunggulah balasan yang akan diterima oleh kita dan juga orang lain semua sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan buat zalim. 1 jam 30 minit kehidupan kita yang lama rasa di dunia, tetapi di akhirat cuma dibandingkan 1 jam 30 minit. Jadi jangan perbuat zalim, buatlah kebaikan supaya kita dapat satu pengakhiran yang baik di sana nanti. Baik, sidang penonton keluarga besar Tanya Ustaz, kita berakhir di sini dahulu di TV3, sambungan 30 minit di TV9. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Siapa yang boleh bersabar dan memaafkan orang yang menzalimi dia, maka dia termasuk di dalam golongan orang yang mulia.
Tapi ada lagi satu benda yang kita nak bicarakan tentang macam Ustaz sebutkan kepada kita, siapa yang dizalimi ini doanya tidak ada hijab, doanya sangat makbul. Jadi persoalannya, bila mana kita tahu doa kita tidak ada hijab, pastinya kita akan berdoa supaya kita dibela diri kita, supaya kita ini dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mungkin juga akan ada lagi satu sudut di dalam fikiran kita, di dalam minda kita, dan daripada lubuk hati akan terfikir nak berdoa keburukan kepada orang yang menzalimi kita. Contohnya ditipukan musibah, diberikan benda-benda yang teruk kepada dia. Jadi adakah boleh ataupun tidak kita berdoa keburukan kepada orang yang menzalimi kita? Boleh ataupun tidak? Jawapannya mari kita dengarkan daripada Al-Fadil Ustaz Dr. Luqman. Silakan. Baik, terima kasih Azrin dan tuan-tuan dan sahabat berahmat Allah sekalian. Kalau tanya soalan begitu, ada sikit keberatan nak jawab lah. Tuan-tuan dan sahabat berahmat Allah sekalian, orang yang memang confirm dia rasa dizalimi, maka dia ada hak dia. Hak dia dengan cara report polis, mahkamah, itu hak dia. Nah, kemudian dia juga ada hak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, boleh berdoa. Nah, dan ini berlaku kepada sahabat Nabi sendiri. Sa'ad Abi Waqqas ada. Sa'id bin Rabi', ini sahabat besar-besar belaka ni. Sa'ad bin Waqqas orang fitnah dia. Dia pun telah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan doa itu, ya Allah, kamu a'mi basarahu, tawil umrahu, panjangkanlah umur dia, butakanlah matanya. Itu doanya. Jadi kalau dia rasa dia benar-benar dizalimi, dia boleh berdoa demikian. Boleh berdoa. Cuma itu cuma ya tak. Kalau kisah Sa'id bin Sa'id bin Zaid, Sa'id bin Zaid ini ada seorang perempuan yang fitnah dia, yang kata orang Sa'id bin Zaid ni telah mencuri tanah dia, ambil tanah dia. Maka Sa'id telah dipanggil oleh khalifah pada masa itu, Al-Malik Marwan tak silapnya. Bila dipanggil, dan Sa'id bin Zaid ni menafikanlah, dia kata, dah, aku tak ambil tanah. Dah, aku tak ambil. Sebab Rasulullah kata, siapa-siapa yang ambil tanah ni, maka akan digantung di akhirat kelak 7 petala bumi ni kat leher dia. Punya berat begitu saya digantung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan, aku tak mungkin ambil. Dan dia balik rumah, dia berdoa kepada Allah, Allahumma a'mi basarha, ya Allah, kamu butakan matanya. Buta sungguh. Ya Allah. Kerana kezaliman itu, dia berhak untuk berdoa demikian. Tapi tuan-tuan, Ustaz nak beritahu di sini, walaupun Islam beri kebenaran, hakikatnya kita tetap kembali kepada nombor satu lah. Yang ini dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Apa dia? Iaitu nombor satu, wa anta'fu aqrabu littaqwa. Tanpa menafikan hak orang dizalim, boleh berdoa, tetapi dia tetaplah dalam keadaan dia nombor satu, dia memaafkan kepada orang itu lebih utama. Boleh berdoa seperti itu, tetapi memaafkan itu lebih utama dan betul. Diperintahkan. Baik, Ustaz, jom kita lihat soalan di Facebook dari sahabat kita, Tuan Muhammad Faizal bin Ahmad, untuk soalan berdasarkan ayat ke-43. Katanya, jika seseorang itu dianiaya sehingga merengkuk dalam penjara bertahun-tahun bukan disebabkan kesalahannya, bagaimana nak redha, Ustaz, dan memaafkan sedangkan seluruh hidupnya musnah angkara fitnah? Soalan yang kedua, bagaimana pula seseorang yang kerjayanya sebagai peguam bebas, peguam bela, yang mana kerjanya membela orang yang salah dan ditakdirkan Allah dia menang kes tersebut, adakah dikira subahat dan berdosa juga, Ustaz? Jadi terima kasih Tuan Faizal atas soalan yang ditanyakan. Silakan Ustaz untuk dua soalan ini. Baik, terima kasih kepada Faizal yang bertanya. Ya, soalan pertama, orang merengkuk dalam akibat difitnah. Maka kalau dia ada ruang dan hak untuk dia mengangkat balik kes tersebut, apa semua, kalau dia ada hak, ada ruang, maka dia boleh lakukan. Nah, tetapi kalau dia tak ada ruang, jangan dia balas. Faham. Nah, maka dia gunakanlah kaedah yang kedua, iaitu dia boleh berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala secara berterusan. Satu.
Yang kedua ialah dia berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, dengan sebab aku dizalimi ini, kamu berilah satu kebaikan kepada aku di akhirat kelak. Kerana kita cakap tadi apa dia? Hidup atas muka dunia ini tidak lama. Lama tu kita rasa je. Tetapi bila masuk di akhirat kelak yang 1000 tahun atas muka dunia baru sehari tu, maka sangat-sangat tidak lama. Masa dunia ni sangat-sangat pendek berbanding di akhirat. Nah, kita kata tadi 1 jam 30 minit. Aku gunakan cara itu. Jadi kalau dia jagalah nanti aku keluar, aku balas balik, aku bunuh balik, contoh dah. Kalau buat begitu tuan-tuan, maka masuk penjara baliklah dia nya. Buat satu kezaliman yang lain. Jadi dah masuk tu dah kena dizalimi dah. Dia pun buat pula balas balik dengan cara dia sendiri, maka dia akan masuk semula. Maka tuan-tuan, itu tidak menyelesaikan masalah. Baik. Yang kedua ialah berkenaan dengan peguam bela. Peguam bela. Ustaz ada baca perkara ini. Iaitu peguam bela itu dia bela, dia tahu orang tu salah. Tapi dia bela. Di atas dasar ada satu peguam yang Ustaz baca dalam internet lah. Dia kata, kita bela juga walaupun orang tu salah. Tetapi dia kata, di atas dasar undang-undang bahawa orang yang bersalah itu diputuskan oleh mahkamah. Seorang itu tidak bersalah, guilty, until proven guilty. Sehingga diputuskan oleh mahkamah sebagai bersalah. Sebab tu kita bela juga. Baik tuan-tuan. Ini prinsip yang dibawa oleh peguam lah. Ini Ustaz baca begitu. Kalau salah, minta tolong betulkan. Baik, tuan-tuan, soalannya dalam Islam, kita tahu dah orang tu salah. Dah, berdasarkan undang-undang yang kita belajar, sebagai orang undang-undang, kita dah belajar dan kita tahu dia salah. Maka ada segi hak dalam Islam, tak boleh bela dia. Awak cari peguam lain lah. Saya ni tak boleh nak bela kerana pengakuan awak bersalah. Mahkamah belum putuskan cerita nombor 2. Tapi dari sudut prinsip dan dari sudut Islam kata mauqifnya tak boleh bela kerana awak memang mengaku bersalah. Jadi kalau orang ni bela juga, bagi Ustaz, dia telah melakukan kesalahan besar di sisi agama. Cuma kalau dia kata berdasarkan kepada mahkamah hanya menentukan, dalam mahkamah akan melihat hujah masing-masing barulah diputuskan, maka yang itu bab yang kedua. Kecuali orang tu, yang contoh Azri datang, Azri kata tak salah, dituduh sebagai bersalah, maka masa tu kena bela. Masa tu kena bela. Walaupun seluruh masyarakat menganggap salah, tetapi Azri kata tak salah. Maka tak salah, maka kita bicarakan di mahkamah. Jadi maknanya peguam pun kena ada prinsip lah. Kalau confirm dia salah, tak boleh bela. Itu kaedah dalam Islam. Baik, itu jawapannya tadi daripada sahabat kita Tuan Muhammad Faizal bin Ahmad, bertanyakan 2 soalan akibat difitnah, merengkuk lama dalam penjara katanya, dan yang kedua berkenaan dengan peguam bela sebentar tadi. Baik, kalau kita lihat soalan seterusnya dari Tuan Muhammad Izzuddin, bertanyakan soalan untuk ayat yang ke-43. Katanya, Assalamualaikum Ustaz, ayat 43 yang bermaksud dalam pada itu, ingatlah orang yang bersabar dan memaafkan kesalahan orang terhadapnya, sesungguhnya yang demikian itu adalah perkara-perkara yang memerlukan keazaman. Apakah kelebihan apabila kita belajar memaafkan terhadap orang lain atau sesiapa sahaja? Kenapa sifat itu begitu dipandang mulia di sisi Islam? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga Izzuddin atas soalan yang ditanyakan. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada saudara Izzuddin, soalan yang sangat baik. Kenapa sifat memaafkan itu sangat dipandang mulia? Tuan-tuan muslimat rahmat Allah sekalian. Nombor 1, kerana sifat al-afu, ghafur itu sifat Allah. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala sebut innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, Allah ampun semua sekali. Syaratnya kamu taubat nasuha, taubat sungguh-sungguh, Allah ampun semua sekali. Hatta tuan-tuan, pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala ini kepada orang yang kisah Ustaz nak cerita semalam, hari ni ceritalah. Yang semalam tu? Yang Ustaz kata yang bunuh 199 orang. Bunuh 99 orang. Jadi dia ni dah rasa hati ni tak tenang apa semua kan. Tuan-tuan, orang kalau dah bunuh orang sekali, dia akan mudah untuk bunuh orang kali kedua. Betul, sebab Allah dah cabut dia punya belas kasihan. Habis dah, tak ada dah. Jadi dia mudah kedua, ketiga, keempat sampai 99. Tapi akhirnya masuk dalam jiwa juga,
tak tenang juga hidup kan. Duk bunuh orang je walaupun orang takut kat dia apa semua. Akhirnya dia telah nak terdetik dalam hati dia nak bertaubat. Dia pun pergilah, apalah, pergilah kita tengok macam mana boleh ke tidak. Dia jumpa satu orang abid. Dan tuan-tuan, kisah ini ada dalam Sahih Muslim, bukan cerita dongeng ni. Sahih Muslim. Ya. Disebut dalam hadis yang sahih. Dia pergilah jumpa abid. Jumpa abid, dia kata, "Hai abid, aku nak taubat, boleh ke tidak?" "Oh, boleh," dia kata. "Apa dosa kamu?" "Dosa aku bunuh 99 orang." Tak boleh. Dia cakap tak boleh. "Oh, tak boleh?" "Oh, tak boleh." "Tak boleh, tak apalah, aku cukup jadi 100. Matilah kawan tu jadi 100 orang. Dia pun tak tenang juga. Cari, tak apalah, aku nak cuba yang lagi. Yang ke-100 abid tadi. Abid tadi. Cari abid kedua pula lah. Orang warak lah, orang kita kata orang alim. Jumpa yang kedua tu, dia pun tanya, "Boleh tak aku taubat?" Dia kata, "Boleh, taubat." "Apa kesalahan kamu?" "Bunuh 100 orang. Yang ke-100 baru je aku bunuh," dia kata. Kawan ni kata, "Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a." Allah boleh ampun semua sekali. Tuan-tuan, itu kisah daripada hadis tersebut yang perlu kita ingat, tuan-tuan. Siapa-siapa nak bertaubat, ni ada syarat dia. Bukan main-main nak taubat, kita taubat lah. Tidak begitu, tuan-tuan. Dia ada syarat. Syarat diberi oleh abid ini, walaupun syarat diberi oleh abid itu Nabi SAW cerita ni. Iaitu, pertama sekali, kamu kena pisahkan diri kamu daripada tempat jahat itu pergi tempat lain. Contohnya tempat kita sini kerja apa? Main dam, berjudi, pelaga ayam, contohlah. Situ contoh. Kalau maka kena tinggal tempat tu. Intaliq ila ardin kaza wa kaza. Abid tu kata kamu kena pergi satu tempat ini. Tempat ini fiha ibadullah, di sana ada apa ni? Ada ramai orang-orang abid, orang-orang yang sembah Allah. Maka kamu pindah ke sana. Bila pindah ke sana tu apa kena buat? Maka tuan-tuan kita berhenti seketika lah. Serah pada azan. Pindah ke sana, apa kena buat? Tapi berat seketika. Baik, sudah penonton, untuk sambungan kisah seorang yang telah membunuh 100 orang dan kisah abid tadi, kita akan sambung seketika nanti dan kita akan kupas berkenaan dengan ayat yang ke-44 surah Asy-Syura yang kita bincangkan pada hari ini. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Baik, perbincangan kembali diteruskan untuk kita menyelesaikan tafsir pada hari ini untuk ayat yang ke-44. Dan sebelum kita masuk, sebelum kita ambil soalan daripada sahabat kita di Facebook, kita dengarkan dahulu sehingga ke penghujungnya kisah yang membunuh 100 orang, sikit lagi untuk dihabiskan. Jadi silakan Ustaz. Ada orang marah juga dengan Ustaz suka gantung gitu. Dia kata. Dia kata daripada semalam tunggu ni cerita tu. Tuan-tuan, ada sikit lagi nak dihabiskan kisah ini. Itu intaliq ila ardin kaza wa kaza, kamu pindah ke satu tempat yang di sana ada ramai yang orang ibadallah, iaitu orang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, duduk sana. Wala tarji ila ardi, jangan kamu balik. Sebab kalau kamu balik habis kamu. Fahamlah kan? Bila dia balik, yang kerja main dan dia main balik. Betul. Dia kawan-kawan, kamu kaki aku kenal lah. Jadi semua ayat-ayat tu dia pun down. Itu tak boleh. Jadi sebab itu akhirnya tuan-tuan, kembalilah orang tu buat jahat. Jadi ini antara nasihat yang perlu diterima. Maknanya kena pergi tu. Sehingga dia betul-betul kuat, dia dah bertahun-tahun istiqamah, barulah dia boleh kalau nak kembali semula. Syaratnya istiqamah. Jadi perjalanan tu mati tengah jalan. Ini takdir Allah, mati. Bila mati tu malaikat azab, malaikat rahmat datang. Malaikat azab berkata, aku datang nak ambil dia munasabah kamu. Kenapa datang? Gaduhlah sebab Allah suruh kan. Dia bergaduh tu, akhirnya Allah datang satu malaikat lain. Malaikat lain itu kata, kamu ukur mana tempat lebih dekat. Maka diukurlah tuan-tuan, diukur tu rupanya tempat nak pergi taubat lebih dekat, maka rahmat ambil dia. Jadi tuan-tuan,
Allah mengira bahawa dia telah menuju pada jalan taubat ni, Allah sangat suka, maka tuan-tuan itulah kita nak buat sama-sama. Mudah-mudahan termasuk dalam orang sentiasa bertaubat, dan Allah itu Maha Pengampun. Walaupun orang itu sangat jahat, tapi taubat nasuh, tak nak buat lagi dah. Betul. Baik. Itu kisahnya bagaimana diukur diukur jarak tempat baik dengan tempat jahat itu, yang mana lebih dekat maka dikira yang itu saya. Itulah rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, untuk ayat yang ke-44, mari kita tinjau soalannya. Dari sahabat kita Siti Nurbayah katanya, Assalamualaikum, ayat ke-44 surah Asy-Syura. Yang pertama soalannya, adakah golongan maksud disesatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat tersebut berkaitan dengan kebesaran petunjuk hidayah? Itu kerana jika Allah Subhanahu Wa Taala tidak mahu lagi memberi peluang hidayah itu kepada manusia yang zalim kerana dosa yang telah dilakukannya, dan bagaimanakah cara untuk kita mengelak supaya tidak mendapat masalah kesesatan itu, tidak mendapat kesesatan itu. Dan soalan yang kedua, apakah jawapan kepada permintaan mereka yang zalim itu untuk kembali balik ke dunia apabila melihat azab akhirat menanti, kerana pada waktu itu sudah terlambat untuk bertaubat? Jadi dua soalan daripada sahabat kita Puan Siti Nurbayah, yang bertanyakan tentang yang pertama, bagaimana nak elak daripada kesesatan. Yang kedua, ujung tu dia kata, adakah ada jalan kembali ke dunia? Boleh ataupun tidak kembali? Apa jawapan untuk mereka? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Nurbayah. Soalan yang sangat baik berkenaan ayat nombor 44, tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim, rahmat Allah sekalian. Pertama sekali Allah sebut dalam ayat ini, wa may yudlilillah, siapa yang Allah sesatkan. Baik, kalau orang ini hanya membaca makna terjemahan dia akan mendatangkan masalah. Faham? Ayat Quran ni tuan-tuan, dia ada ayat yang boleh difaham hanya satu, difaham terus. Faham. Kita baca satu ayat, contoh wazkurullah dzikran katsira, zikirlah kepada Allah sebanyak-banyak. Itu satu ayat yang memang faham secara mutlak dah, boleh dah. Tapi banyak ayat adalah berkait. Dia tidak sini saja, ada part lain. Dia berkait. Apatah lagi ayat mutasyabihat. Ya, sama juga. Ya, bahkan tuan-tuan dalam kaedah undang-undang, tuan-tuan tentu biasa dengar akta ini dibaca bersama dengan akta yang itu. Clause yang ini dibaca dengan clause itu. Itu biasa. Jadi sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala punya ayat ini tuan-tuan, ayat ini hendaklah ditengok juga pada ayat yang lain. Jadi kalau kita baca ayat ini, memang Allah nak sesatkan orang rupanya. Tiba baca ayat dalam surah As-Sajdah pula, pagi Jumaat kita baca tuan-tuan semalam. Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha. Kalau kami nak, kami boleh masukkan orang dalam, kami boleh beri hidayah kepada mereka. Walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannam. Tapi memang sebahagian akan masuk neraka. Memang Allah nak masukkan sebahagian neraka. Barangkali puak-puak kita ni memang masuk neraka. Begitu dia punya kesimpulan dia buat. Tuan-tuan, muslim-muslimat rahmat Allah sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala ini kena faham cara kaedah yang betul. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan manusia ini dia ada pilihan. Apa dia pilihannya? Imma syakira wa imma kafura. Surah Al-Insan. Kamu nak jadi baik, sila. Nak jadi jahat, boleh. Tapi ada dua-dua tu ada kesalah, ada risikonya, dua-dua ada. Baik, kalau jahat syurga, kalau jahat neraka, kalau baik masuk dalam syurga. Dia ada kesannya. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa nak beriman boleh, tak nak beriman pun boleh. Wa hadainahun najdain, kami beri dua jalan. Ini ayat-ayat menjadi suluhan kepada ayat ini. Maknanya kita pilih dulu. Pilih baik, jadi baik. Pilih jahat, jadi jahat. Bila dia dah pilih jahat dan dia tak nak, maka Allah sebut ni may yudlilillah. Itu dia kaitan dia di situ. Dia tak boleh tengok satu ayat, rupanya memang Allah dengan kuasanya nak kita masuk neraka. Ada tidak begitu tuan-tuan? Tidak. Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi jalan petunjuk dalam ayat Quran menuju ke syurga tu, hampir keseluruhan Al-Quran menunjuk manusia pergi ke syurga. Tapi manusia degil, tak nak juga. Nak buat macam mana tak? Terserah kepada dia, dia tak nak. Dia pilihan dia. Baik tuan-tuan. Bila menjawab soalan kedua,
bila orang-orang yang zalim ini di akhirat kelak dia hal ila maraddim min sabil, ada jalan tak nak balik semula ke dunia. Dan ayat lain surah Taha tu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal. Mereka bertempik menjerit dalam neraka, ya Allah, sakitnya ya Allah, panasnya ya Allah, begitu azab dalam neraka, tuan-tuan. Rabbana akhrijna na'mal salihah, ya Allah tolong keluar kami pada ni, hantar balik atas muka dunia, na'mal salihan, kami akan buat kebaikan. Allazi kunna na'mal, ya kami tak sempat nak buat dulu. Minta semula. Azil, dapat tak balik semula? Tak dapat. Tak dapat, tuan-tuan, tak dapat. Selama-lamanya apabila telah kita kembali masuk ke alam barzakh, secara automatik kita tidak akan kembali selama-lamanya. Barzakh tu satu benteng atau satu hadangan antara hidup dunia dan akhirat. Bila dah pindah ke lepas tu, barzakh itu akan terbina dan tidak akan kembali selama-lamanya. Hatta roh tidak akan kembali atas muka dunia. Itu dia, tuan-tuan. Jadi dengan sebab itu kita sama-sama cari jalan supaya kita tidak buat kejahatan. Tak buat kezaliman atas muka dunia ni, sebab hidup ni sangat pendek. Jadi buat zalim, buat jahat dengan kekuatan yang kita ada, mati Allah ambil bulan neraka. Tak berbala. Tetapi kalau buat kebaikan dengan kesabaran, dengan segala-gala kita ada kekuatan kita buat kebaikan, mati dalam syurga. Tuan-tuan kena ingat bahawa dalam 7 golongan yang Allah Subhanahu Wa Taala beri naungan arasy, 7 golongan. Nombor 1 siapa dia? Itu Azrin. Nombor 1 nak sebut dah tadi tu. Pemimpin adil. Saya dia nak ingat balik 7 tu kan. Kita dia ingat 1 je. Sab'atun yudhilluhumullahu yawma la zilla illa zilluh. Tidak ada naungan melainkan naungan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Apa dia? Imamun adil. Imamun adilun, kenapa? Kerana satu keputusan dia buat kebaikan habis merangkumi seluruh hamba rakyat. Tapi kalau keputusan yang salah, yang jahat, maka tuan-tuan habis kena rakyat. Jadi orang ini berada di persimpangan, sama ada di syurga Firdaus ataupun neraka yang paling bawah, wal-'iyadzubillah. Tapi itulah imamun adilun, seorang yang sangat-sangat Allah puji kerana dia membuat kebaikan satu sahaja, dia sign satu benda, habis kebaikan akan sampai kepada seluruh hamba rakyatnya. Allah, itu dia kehebatan orang imam adil. Daripada ayat 41 sehingga ayat 44 yang dapat kita perhatikan pada hari ini, bagaimana Allah menerangkan kepada kita supaya jangan berlaku zalim, dan bila mana kita yang dizalimi, jangan membalas dengan keburukan, balaslah dengan kebaikan. Dan yang paling penting, yang paling bagus adalah bila mana kita dapat memaafkan orang yang menzalimi kita. Itulah yang paling penting. Dan bagi mereka yang selalu menzalimi, jangan terus dengan perkara itu, bertaubatlah dengan taubat nasuha. Dan kalau pun nanti bila mana kita tak tersedar di sana, nak balik ke dunia, tidak boleh lagi. Jadi kita nakkan kebaikan di atas dunia ini kerana kita nak hidup aman, tenteram dan gembira selalu. Jadi Ustaz, mungkin kita boleh rangkumkan ataupun buat kesimpulan pesanan Ustaz kepada penonton-penonton berkenaan dengan apa yang kita belajar pada hari ini. Silakan Ustaz. Terima kasih Hazrin, tuan-tuan dan sahabat rahmat Allah sekalian. Pesanan untuk diri Ustaz juga, iaitu marilah kita berbuat kebaikan bersama, jangan berbuat zalim, kerana hidup kita atas muka dunia ini pendek sangat. Kerana ayat Ustaz sebut tadi, wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanah. Kalau dikira-kira kita hidup atas muka dunia hanyalah 1 jam 30 minit akhirat. Macam durasi tanyalah Ustaz, 1 jam setengah. Itu saja hidup kita. Ya, sepanjang tanyalah Ustaz, itu saja. Allahumma Allahu akbar. Dan silakan Ustaz dengan doa ringkas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nussina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada semua penonton. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Dr. Luqman atas kupasan, pencerahan dan juga tafsir Al-Quran pada hari ini untuk surah Asy-Syura. Dan sidang penonton, teruskan menyebar kebaikan dan jangan lupa esok bersama dengan moderator Da'i Hadari dengan ahli panel Prof Madya Dr. Muhammad Suki Othman dengan pencerahan berkenaan dengan Asmaul Husna, Al-Warith, Ar-Rashid dan As-Sabur. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.